Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini seperti yang dijadualkan, setiap Selasa jam 9 suku selepas Isyak kita akan mendalami satu topik, satu tajuk di dalam Al-Quranul Karim, iaitu berkenaan dengan golongan munafik. Malam ini merupakan siri yang ketujuh pengajian kita, yang malam yang ketujuh. Sekejap ya. Okay. So moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada kita. Allah sentiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dengan rahmat Allah, dengan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengurniakan kita kemudahan, Allah memberikan kita kefahaman untuk kita sama-sama mendalami tajuk tentang golongan munafik menurut Al-Quranul Karim. Malam ni siri ketujuh, yang mana kita akan sambung yang terakhir sekali kita bincang orang munafik ini. Kita telah dapat senaraikan daripada ayat-ayat Al-Quran ada 26 siri, ada 26 ciri orang munafik, yang mana minggu lepas kita berhenti pada ciri yang ke-26, iaitu orang munafik ini mereka lebih suka untuk memilih kesesatan berbanding dengan memilih hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi kita sambung yang ke-27. Okay, orang munafik ni, mereka ini orang yang manis mulutnya, manis, tapi hatinya busuk. Manis mulut ke atau mulut manis, saya pun tak berapa pasti ayat dia ni. Tapi biasa kita dengar kan, ada orang ni manis mulut dia kan, pandai dia berkata-kata, pandai dia berbicara, tapi hatinya itu busuk. Dalam hatinya ada penyakit. Jadi ini adalah sifat orang munafik. Maknanya orang munafik ni bukan orang yang biasa-biasa, tapi orang yang pandai berkata-kata. Okay, ciri yang ke-27 ini Allah menyebutkan dalam suratul Baqarah. Okay, dalam suratul Baqarah ayat 204 sehingga 205, yang mana ayat ini kita boleh temukan pada muka surat yang ke-32 di dalam Al-Quran. Cuba kita semak, betul tak? Surat nombor 32 ayat 204 dan 205. Okey. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Okay, ayat ini bermaksud, dan antara manusia ada yang qauluhu, yang ucapannya, perbicaraannya, kata-katanya yu'jibuka, telah menyebabkan engkau tertarik hati. Kenapa Allah menyebutkan ucapan tentang hal kehidupan dunia? Orang munafik ni memang mereka
tidak memikir pun tentang habuan di akhirat. Kita pernah sebut sebelum ini, orang munafik ini adalah orang yang dia bukan kejar nak ganjaran pahala di sisi Allah di akhirat. Mereka tidak memikirkan tentang ganjaran di syurga. Apa yang mereka kejar adalah habuan dunianya, kepentingan peribadi mereka. Jadi sebab itu Allah mengatakan mereka ni kalau berbicara, semuanya ada kaitan dengan apa perkara yang ucapan mereka ni sebenarnya tujuannya adalah untuk habuan dunia. Tapi kalau mereka bercakap ni, Allah Ta'ala kata, kamu akan disebut dalam ayat tu, dia kata yu'jibuka, kau akan pasti tertarik hati dengan ucapan mereka. Dan mereka ni juga, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Okay, maksud dia, orang munafik ni, untuk dia menguatkan ucapan dia tu, nak bagi orang terpengaruh, nak bagi orang percaya kepada mereka, mereka akan kata, mereka akan gunakan nama Allah. Sebelum ni kita belajar, mereka sanggup, mereka seringkali bersumpah. Makin banyak mereka nak cakap, nak bagi orang yakin, makin banyak mereka akan bersumpah. Lagi banyak bercakap, lagi banyak mereka akan jual nama Allah. Kenapa? Kerana mereka nak apa yang mereka perkatakan itu, orang-orang yang benar-benar beriman ini percaya tentang apa yang mereka katakan. Tapi dia pandai. Dia pandai susun kata-kata, dia pandai berpidato, dia pandai berbicara. Orang pun tertarik kepada kata-kata dia tu. Jadi kalau dia nak kuatkan apa yang dia cakap tu, dia akan gunalah. Ini Allah kata, Allah tahu kami cakap betul, kami perjuangkan Islam, kami juga mengambil berat tentang iman dan macam-macam. Tetapi Allah bagi tahu, mereka ini sebenarnya adalah aladul khisam, orang yang amat keras pemusuhannya kepada kamu. Okey, apa sebenarnya amat keras pemusuhan kepada kamu? Apa itu maksud aladul khisam? Okey, khisam tu maksudnya permusuhan, pentengkaran. Okey, apa makna ayat itu? Okey, sebenarnya dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, beliau telah mengemukakan ada 3 sudut perbincangan para ulama tentang aladul khisam. Pendapat pertama mengatakan mereka ni adalah orang yang kuat berbantah-bantah. Ni orang kuat berbantah-bantah. Ni jenis orang yang kuat membangkang. Apa saja dia bangkang aja. Ada je. Okey, bangkangannya, perdebatannya. Okey. Yang kedua, para ulama mengatakan mereka ni jenis orang yang tidak tetap pendirian jugalah. Itu pun termasuk di dalam, maksudnya mereka orang yang tidak istiqamah dengan apa yang mereka berkatakan. Okey. Makna ketiga mengatakan mereka ni adalah orang yang kazibun, orang yang berdusta dalam berkata-kata. Jadi ketiga-tiga pentafsiran tersebut kita boleh gunakan ketiga-tiga itu dalam mentafsirkan maksud orang yang aladul khisam, orang yang amat keras pemusuhannya kepada kamu. Pemusuhan ini dari sudut maksud berbantah-bantah, ada saja alasan mereka. Alasan mereka semua alasan yang bertentangan dengan agama. Dia akan bawa hujah-hujah yang batil. Mereka ini orang yang berdusta. Mereka orang yang cakap lain, buat lain. Itu termasuk di dalam ketiga-tiga makna aladul khisam. Okey. Kalau tuan-tuan nak perincikan lagi tentang mereka ini orang yang kita kata apa? Orang yang kalau dia berkata-kata tu maksudnya apa? Manis mulutnya,
Okey. Saya nukilkan, saya bacakan kepada tuan-tuan penjelasan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, beliau ada mengulas satu ulasan yang sangat kena, sangat mudah untuk kita fahami. Jadi izinkan saya baca. Buya Hamka kata begini. Dia kata, kalau tuan-tuan nak tengok Buya Hamka ulas tentang tafsiran ayat ini, tuan-tuan kena tengok yang kejap ya. Saya punya sekejap. Saya tuan-puan ya. Saya ada isu sekejap. Sekejap ya. Okey, kejap ya. Okey, saya teruskan ya. Okey. Buya Hamka, beliau menjelaskan, dia kata begini. Kata-katanya amat menarik. Pandai dia membawa diri seakan-akan dia mengerti atau menaruh perhatian akan segala soal-soal yang penting. Seakan-akan dia turut memikirkan keselamatan manusia. Seakan-akan dia mempunyai maksud-maksud dan cita-cita yang baik. Maksudnya, mereka ni orang yang mulut mani ni maksudnya orang yang pandai berjanjilah. Orang yang pandai, maksudnya orang yang pandai mengambil, kita panggil apa? Dia, orang yang pandai dia mengambil kesempatan. Seolah-olah macam mereka ni orang yang ambil berat tentang orang lain, orang yang juga fikir tentang Islam, orang yang juga berfikir tentang berfikir tentang rakyat, orang yang berfikir tentang kesusahan orang lain. Itu orang yang Buya Hamka ulas. Seolah-olahnya macam orang yang bercakap tu dialah, orang dengar tu macam, oh dia ni baguslah, dia ni orang yang memperjuangkan isu negara, isu Islam, isu ummah, isu isu tentang ekonomi lah. Dia ni orang yang pandai bercakap seolah macam dialah yang paling hebat, dialah yang paling ambil berat. Saya harap tuan faham apa Buya Hamka nak ulas. Okey. Kemudian Buya Hamka mengatakan lagi, dia kata dia akan menunjukkan kepada orang dalam kata-kata dia bermaksud dia ini bercakap jujur. Untuk itu dia berani bersumpah bahawa nama Allah, maksudnya mereka ni sanggup untuk tarik manusia ni, dia akan sanggup gunakan nama Allah. Dia akan gunakan setengah, kalau zaman kita sekarang ni, dia boleh gunakan ayat Quran ke, dia guna nak support apa dia cakap tu, dia boleh guna ayat Quran, dia boleh guna hadis. Sama sekarang tuan-puan, hatta orang kafir pun, cara dia nak pengaruh orang, dia akan quotekan ayat Quran lah. Orang Islam pun ada macam tu juga. Betul lah, sepatutnya memang kita kena quotekan ayat Quran. Tapi sebenarnya dia quotekan ayat Quran tu nak meraih sokongan, nak tarik perhatian orang. Tapi sebenarnya tidak pun. Okey. Kemudian Buya Hamka udah lagi. Orang yang munafik itu kiranya orang ini, dia kata, manis mulutnya berkata-kata. Kerana manisnya, orang dapat tertarik. Dan kalau perlu, nama Allah boleh saja dijadikan sebagai saksi bahawa dia adalah seorang yang jujur. Tambah banyak dia bercakap, Buya Hamka kata apa? Lagi banyak dia bercakap, tambah banyak nama Allah disebut. Maka dia akan gunakan nama Allah untuk menjadi sokongannya. Padahal dalam hati sanubarinya tersimpan rasa dendam dan juga permusuhan. Okey, setakat ni tuan-tuan dengar tak ulasan saya? Boleh dengar tak suara saya? Boleh, Ustaz. Jelas. Okey, jelaskan. Okey, boleh faham ya? Buya Hamka tulis. Lepas tu, beliau kata lagi, menarik Buya Hamka ulas. Dia kata,
mulut yang manis janganlah lekas dipercaya. Yang bukan kata orang yang mulut manis ni dengar bolehlah, percaya tu jangan cepat-cepat percaya. Sebab lidah tidak bertulang. Orang yang dapat memutar-mutar lidah menurut keadaan. Maksud ibu yang akan kata, orang ni dia pandai. Dia pandai ambil kesempatan. Dia pandai, kita kata apa, dia pandai lah ambil kesempatan. Dalam isu ni dia pandai. Dalam isu ni dia pandai. Okey. Dan orang yang dapat memakai 1001 lidah untuk 1001 soal. Maksudnya apa? Dia orang-orang yang pandai mulut ni dia tahu macam mana nak bercakap ikut konteks supaya orang boleh boleh percaya akan kata-kata mereka. Kerana begitu dia kata kerana begitu dia kata macam ni, dia kata lagi, semua yang dia ajak bercakap akan timbul percaya kerana kepandaiannya. Kepada orang yang berat kepada agama, dia tidak berkeberatan berkata, Allah jadi saksiku, atau demi Allah, wallahi, billahi, watallahi. Maksudnya mereka ni kalau bab-bab agama, mereka sanggup sumpah, sanggup menunjukkan bahawa mereka ni sokong agama dan pelbagai lagi isu-isu yang lain lah. Okay, itu ulasan Buya Hamka. Okey, tentang manis mulut tadi. Okey, kemudian kita tengok ayat yang berikutnya. Apa yang Allah nak terangkan lagi? Okey, mari kita tengok ayat yang ke-205. Okey. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Allah menceritakan lagi, dan apabila dia pergi, tawalla, tengok perkataan tawalla, kita tengok si perkataan tawalla. Apabila dia pergi, maksudnya setelah dia tak bersama dengan orang ramai lagi, maksudnya dia dah tak muncul dekat kaca TV ke, dekat media sosial ke, tak duduk dekat tempat-tempat ceramah orang ramai ke, kat tempat-tempat orang berkumpul ke, dia akan buat apa? Dia akan berjalan. Sa'a ni maksudnya berjalan di muka bumi ini. Dia buat apa? Liyufsida fiha. Dia melakukan kerosakan. Liyufsida fiha. Dia melakukan kerosakan. Okey. Dan mereka ini akan membinasakan tanam-tanaman dan keturunan. Sedangkan Allah tidak suka kepada kerosakan. Baik, tuan-tuan masih ingat lagi, kita ada menyebutkan salah satu daripada ciri orang munafik ini, mereka ini adalah manusia yang paling banyak melakukan kerosakan. Antara kerosakan yang mereka lakukan, seperti mana yang kita pelajari, adalah mereka ini banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Okey, kita dah sebut dah sebelum ini, dalam ayat ni juga sebenarnya mereka ni apabila mereka berjauh, maksudnya orang munafik ni kan, waktu dengan orang ramai, dia macam perjuangkan isu orang ramai, contoh. Tapi kalau dia dah tak bersama dengan orang ramai, dia bukan nak perjuangkan, bahkan dia menjahanamkan lagi. Contoh, kalau macam kita kata, contoh, kalau macam ketika bersama dengan satu kumpulan, dia kata, saya bersama dengan kamu memperjuangkan isu tentang apa? Tentang kemiskinan, contohnya kan. Orang pun terpedaya dengan kata-kata dia, contoh. Tapi apabila dia dah dapat hajat dia dah tak bersama dengan mereka, sebenarnya dia tak ambil peduli pun. Kalau nak susah, lantak korang lah. Tapi waktu dengan bersama orang ramai, kita termasuk kumpulan yang akan memperjuangkan Palestin. Contoh tu kan. Safar takbir sana, takbir sini, contoh kan. Macam-macam dia buat.
Tapi pada hakikatnya, dia bukan nak tolong Palestin tu. Lagi dia nak menjahanamkan lagi. Okey. Untuk baca keterangan ayat ni, saya nak nukilkan sekali lagi apa Buya Hamka dia ulas dalam tafsir Al-Azhar. Buya Hamka dia kata macam ni. Dia kata, kita tengok ya, dia kata dalam tafsirnya, okay. Dalam ayat tawalla ni tuan-tuan ya, perkataan tawalla dia pergi ni, tawalla kat sini, para ulama kata Buya Hamka, kalimah tawalla mengandungi dua erti. Dua erti. Pertama, bermaksud dia berpaling. Berpaling tu macam dia pergilah. Dia berpaling. Maksud tawalla yang kedua adalah dia dapat kuasa. Berkuasa. Sebab itu kata tawalla dekat perkataan waliyu. Penguasa, pelindung. Jadi perkataan tawalla tu, makna yang kedua boleh dikatakan dia mendapat kuasa. Okay, tengok Buya Hamka ulang tu, terdengar baik-baik apa yang saya nak bacakan. Buya Hamka memberi ulasan. Dia kata, dalam penafsiran yang pertama, dalam penafsiran yang pertama, kalau penafsiran tawalla itu adalah berpaling, dia kata, dilukiskan orang-orang munafik yang apabila mereka duduk berhadapan, manis bicaranya. Tetapi kalau dia telah berpaling pergi dari orang ramai, cakapnya lain pula. Orang ini tidak dapat dipercayai percakapannya dan tidak dapat dipegang janjinya. Faham tak maksudnya? Maksudnya yang pertama ni maksud dia, dia masa cakap tu macam, mula-mula waktu orang ramai tu hebatlah. Seperti kita sebut tadi itulah. Tapi apabila sampai pada isu dan ketikanya, contoh kan. Kita kata, okey, saya bersama dengan kamu akan memperjuangkan isu-isu kemiskinan, contoh. Tetapi apabila sampai pada ketika isu itu, dia berpaling. Dia tak nak termasuk sekali dalam orang yang memperjuangkan isu-isu umat. Contoh. Kemudian, kata Buya Hamka lagi, pada pentafsiran makna yang kedua, maknanya kalau dia ditafsirkan tawalla itu dapat kuasa, dia kata apabila dia telah memerintah atau dia telah berkuasa, kelihatanlah coraknya yang sebenar. Kata Buya Hamka, sebelum dapat kuasa, macam-macam kau cakap. Tapi dah dapat kuasa, baru nampak corak karakter yang sebenar. Kata Buya kata lagi, mereka tipu rakyat yang telah mempercayakan kekuasaan kepadanya dengan tutur lemak manis sehingga orang hanya dinina bubukkan dengan pidato. Maksudnya dia kata, iyalah, orang ni kan kalau dia pandai bercakap, kan orang kan mudah terpedaya dengan kata-kata. Kan? Tapi jadi orang telah tertipulah, maksudnya dengan pidato yang disampaikan, dengan ucapan yang disampaikan, ceramah dia, syarahan dia. Okey. Kemudian Buya Hamka kata lagi, padahal apa yang dituju bertambah lama, bertambah jauh. Mudah saja lidah mereka menyebut Allah laksana seorang penyembelih lembu betina di tempat penyembelihan mengucapkan bismillah lebih dahulu sebelum menguruk leher sapinya. Dia berjalan di atas bumi, bekerja yang utama adalah merosak. Okey, kata Buya Hamka, dia bagi contoh. Ada orang ni, dia kata macam orang yang pandai mana mulut ni, maksudnya orang yang kaki sempit lah, kaki borong ni. Dia sangguplah guna agama, dia sanggup guna kata-kata jual nama Allah, sehingga kan dia kata, kalau macam menyembelih tu orang nampak, bagus dia ni, ucap bismillah tu bismillah. Okey. Kemudian Buya Hamka kata lagi, dia kata dia ni kalau dapat kuasa bukan bertambah elok, dia kata, bahkan bertambah rosak.
betapa tidak akan merosak. Boyangka kata, macam mana tak boleh bertambah rosak, dia kata. Padahal yang dipentingkan oleh orang itu hanya bercakap dengan berpidato, membujuk orang yang sedang menguruskan, membujuk orang sedangkan menguruskan negeri jarang sekali. Maksud dia apa? Dia sebenarnya, dia cakap tu sebelum ni kan, sebenarnya dia nak, kalau bahasa kita lah, kalau ikut Buya Hamka kata, dia ni bercakap yang dipentingkan apa? Pidato dia tu saja, kata-kata dia tu saja. Supaya dapat orang puji dia. Sebab kita tahu sifat orang munafik ni apa? Adalah riak. Kita sebut dah sebelum ni. Riak dia. Supaya dia nak kemasyhuran, dia nak famous, kan? Dia nak biar dia jadi popular je. Tetapi nak menguruskan negeri ni jarang sekali. Boyangka kata apa? Apa jadi kat negara ni, apa jadi kat tempat orang itu, jadi apa tu, dia tak fikirlah. Okey. Kemudian dia kata lagi, jiwa rakyat yang diperintah telah lesu, telah putus asa dan kecewa. Boleh faham lah. Kalau baca Buya Hamka ni, wallahualam, kita tak tujukan kepada siapa-siapa, tapi kita sebut memang ada orang-orang yang bermanis mulut, janji yang pelbagai, tu tak? Macam kita kata janji yang macam langit, apalah bahasa kita tu kan, kita selalu sebut. Tapi apabila dia dah dapat apa yang dia bicarakan, orang dah mula terpengaruh dengan dia, berlakulah sebaliknya. Itulah yang disebut dengan orang munafik. Okey. Kemudian kita panjangkan lagi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dekat ayat tadi tu. Apa maksud mereka merosakkan tanam-tanaman dan keturunan ni? Yang ini tuan-tuan ya, dalam tafsir Al-Imamu At-Tabari kata, mereka melakukan kerosakan tu, saya dah sebut tadi, tuan-tuan puan ya, memang apa saja maksiat, apa saja dosa, mereka dah tak ambil pedulilah. Okey. Dia macam ni, tak ambil peduli ni macam apa maksiat mereka buat. Contohkan macam sekarang kan, contohnya macam isu, contohnya banyaklah, maksudnya kalau dulu kita nak perjuangkan agama, tapi apabila dah dapat kuasa dan sebagainya, dia tak pedulilah agama ni. Dia tak ada nak perjuangkan. Sepatutnya kita ni perjuangkan, kita kena banyakkan amal makruf nahi mungkar, cegah pada perkara makruf, perkara mungkar, betul tak? Kalau macam dulu, contoh kalau dulu kata kami nak hapuskan judi, contoh, kami nak hapuskan sekian dan sekian, kami nak hapuskan rasuah, contohnya kan. Tapi apabila dia berpaling, tak, dia biarkan rasuah tu berluar-luasa. Ini kita nak fahamkan dengan ayat, sebab dalam konteks ayat ni nampak macam mana ada orang zaman sekarang membinasakan tanam-tanaman dan keturunan manusia. Betul tak? Tetapi dalam konteks ayat ini memang pada zaman dahulu ketika ayat ini turun, memang orang munafik ni mereka memang melakukan kerosakan secara hakiki. Dia tak nak bagi macam mungkin kekayaan orang Islam ini bertambah maju kan. Kalau zaman dulu tanam-tanaman lah, kita panggil, kalau dulu kan dia berdasarkan kepada ekonominya adalah tanam-tanaman, binatang-binatang ternakan. Memang maksud dia memang dulu, kata Ibnu Katsir, memang mereka melakukan kerosakan secara hakiki. Dia membakar tanam-tanaman orang Islam. Dia tak dia macam dia akan pastikan bahawa apa saja ekonomi, kekuatan orang Islam ni akan musnah. Okey. Ada juga para ulama tafsir mengatakan bukanlah dia melakukan kerosakan dari sudut yang hakiki, tetapi maksudnya adalah di sini dia kata, maksud dia di sini adalah kalau kita baca, kalau ikut terjemahan, kalau ikut Imam Mujahid kata, bukanlah kerosakan di sini kerosakan yang hakiki, tetapi kerosakan yang secara tidak langsung. Contohnya macam
Hakiki maksud macam ni. Ada tanaman tu dimusnahkan, dibakar ke. Kalau tak secara hakiki ni macam dia nak sekat tanaman tu, contohnya orang ni perlu baja, dia sekat baja. Orang tu perlukan air. Okey, bismillah. Minta maaf tuan-puan ya, saya terputus tadi. Sekejap ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina. Okey, setakat ni tuan-tuan boleh faham ke? Boleh ikuti ke dengan baik? Jelas ke? Jelas Ustaz. Okey. Saya nak terangkan kembali apa maksud mereka merosakkan tanaman dan keturunan. Okey. Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata maksud merosakkan tanaman dengan keturunan ni memang secara hakiki lah. Maksudnya dia biarkan tanaman tu tidak subur. Mungkin dia tak beri baja yang mencukupi, air yang mencukupi. Memusnahkan tu macam kita fahamlah secara hakiki. Okey. Makna yang kedua, kata para ulama, bukan secara hakiki. Dia secara yang tidak hakiki, maksudnya macam ni. Kita tahu tanaman ini dia berkaitan dengan bumi yang Allah berkat, betul tak? Hujan ini turun dari langit dikaitkan dengan keberkatan langit. Jadi orang munafik ni adalah orang yang banyak melakukan kezaliman. Mereka orang yang banyak melakukan dosa, maksiat. Oleh kerana sifat mereka ini yang melakukan maksiat, kezaliman, maka akan menyebabkan langit itu tak turun air hujan, bumi ini tidak mengeluarkan tanam-tanaman. Itulah maksudnya melakukan kerosakan pada tanaman dan keturunan. Tuan-tuan, kita semua sedia tahu bahawa dosa maksiat yang kita buat ini Allah boleh hilangkan. Allah boleh menghilangkan nikmat, ya. Allah boleh tarik nikmat. Allah boleh hilang berkat bumi ni. Allah boleh sekat rezeki ni. Jadi orang munafik ni orang yang melakukan kerosakan dari sudut dosa dan maksiat. Okey. Kemudian kalau kita baca dalam ayat ini, keturunan tu sebenarnya keturunan dekat situ yang dimasukkan di sini adalah keturunan binatang ternakan, ya. Keturunan kat sini adalah binatang ternakan. Sama jugalah. So apabila Allah hilangkan berkat bumi ni, maka binatang-binatang kita kurus kering. Bahkan binatang-binatang, haiwan-haiwan ternakan ni tak keluarkan susu yang banyak. Macam tu. Macam kita tahu kan,
kita mengalami kekurangan bekalan ayam ke, dari sudut bekalan padi ke, beras kita tak cukup ke, macam-macam sebenarnya. Itu sebenarnya dikaitkan dengan hilangnya berkat pada bumi. Jadi orang-orang, kenapa? Kerana apabila hidup manusia ni ada orang-orang yang dia tak peduli halal haram, laku maksiat, Allah akan hilangkan keberkatan seperti mana ayat yang kita pelajari. Allah beritahu Allah tak suka orang yang melakukan kerosakan. Okey. Tuan-tuan puan, rahimani wa rahimakumullah, kita selesai untuk ciri yang ke-27. Semoga Allah menjauhkan kita daripada manusia yang pandai berbicara, manis mulutnya, penuh janji-janjinya, okey, tetapi pada hakikatnya mereka ini tidak seperti yang mereka katakan. Baik. Yang ciri yang ke-28, mereka ini orang munafik sangka buruk pada Allah. Mereka sangat sangka buruk pada Allah. Sangka buruk bagaimana? Kita baca dulu ayat dia. Okey, dalam suratul Fatih. Okey, dalam suratul Fatih ayat nombor 6, muka surat 515 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati. Okey. Dan Allah ini mengazab orang munafik yang lelaki dan juga yang perempuan, dan orang yang musyrikin lelaki dan perempuan. Kenapa Allah Ta'ala akan mengazab mereka? Kerana mereka ini adalah adh-dhannina billahi dhannas sawi, adalah orang yang banyak sentiasa berprasangka buruk terhadap Allah, alaihim dairatus saw. Itu terjemahan sampai ayat hujung lah. Okey. Ayat ni kita dapat dengan jelas maklumat orang munafik ni adalah orang yang banyak sangka buruk terhadap Allah. Okey, sangka buruk terhadap Allah dalam konteks ayat ini, okey, tuan-tuan kena tengok ya. Ayat ini dia duduk dalam suratul apa? Dalam suratul sekejap ya. Okey, kejap. Ayat ni duduk dalam surah Al-Fatih. Saya duduk dalam suratul Fatah. Ingat tak suratul Fatah ni surah yang ada berkenaan dengan isu apa? Ada peristiwa yang besar dekat Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian yang Nabi meterai agar tidak memasuki Mekah pada tahun itu. So Nabi akan masuk Mekah pada tahun yang berikutnya. Okey. Jadi kenapa Allah Ta'ala, apa isu yang orang munafik ini sangka buruk pada Allah, orang musyrik ini sangka buruk kepada Allah? Okay. Kita tengok pada ayat yang ke-6 ni tuan-tuan, begini. Sekejap ya. Okey. Orang munafik ni kita tahu kan, di antara ciri dia, mereka ni sebenarnya memang suka kalau orang Islam ni binasa, betul tak? Mereka tak suka Islam ini menang. Okey, so apabila buat perjanjian di antara orang musyrikin Mekah dengan Nabi SAW, so orang munafik ni dia dah mula ada sangkaan yang tidak benar tentang orang Islam, begitu juga orang musyrikin. Okey, orang musyrikin ni mereka sangka, sebab kita kena ingat begini, perjanjian Hudaibiyah tu adalah arahan Allah, adalah perintah dari Allah. Jadi apabila perintah dari Allah, mesti ada sesuatu yang baik, memberikan
kebaikan kepada orang Islam. Walaupun ada di kalangan orang Islam yang macam tak setuju nak buat perjanjian tu. Kenapa tak perang je? Kan? Kenapa tak masuk je Mekah pada tahun tu? Kita kan tentera ramai tapi Nabi kita tak apa. Kita buat janji dulu. Jadi orang musyrikin ni, mereka duk ingat perjanjian yang mereka buat tu, yang mereka rancang tu macam memberikan kemenangan kepada mereka. Tu yang mereka sangka macam Allah kalau dia buat satu perancangan pasti kebaikan. Tapi orang yang tidak beriman ni sangka buruk tu, maksudnya dia disangka buruk, dia ingat orang semua dah ikut nak buat perjanjian kan, sebenarnya buruk bagi kamu. Tapi sebenarnya bagi Allah itu adalah baik. Itulah kemenangan yang besar yang Islam akan dapat menawan kota Mekah tu. Tapi orang munafik pula, mereka ni tuan-tuan, kejap ya. Orang munafik ni pula, mereka duk sangka perjanjian itu sebenarnya mendatangkan kesan buruk kepada orang Islam. Nampaklah Islam ni lemah. Orang Islam ni dah kalah dah. Terpaksa ikut cakap orang kafir. Okey. Faham tak maksudnya? Okey. Itu satu di antara pentafsiran dia. Maksudnya orang munafik ni mereka sangka macam orang Islam ni tak kuat, orang Islam ni Allah tak nak bantu dia, sebab tu mereka terpaksa ikut kena buat perjanjian ni. Sepatutnya apa? Kalau Islam tu kuat, serang je lah, masuk je lah Mekah ketika tu. Jadi mereka berprasangka tentang perjanjian Hudaibiyah itu. Okey. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah? Okey. Faham Itu maksudnya orang munafik ni mereka berfikir yang sebaliknya daripada apa yang Allah telah aturkan. Okey. Kita teruskan dengan ciri yang ke-29. Orang munafik ni, mereka ini ada membuat tuduhan yang buruk kepada Islam. Bukan pada Allah saja, tetapi pada syariat Allah itu, mereka kata Islam ni, ajaran dia begini dan begini. Mari kita tengok contohnya. Okey, contohnya, kita kena tengok dalam surah Al-Anfal, ayat nombor 49. Muka surat 183. Kalau sebut surah Al-Anfal, mesti tuan-tuan akan ingat kisah Perang Badar. Betul. Dia ada kaitan dengan Perang Badar. Tengok ya, orang munafik ni kata apa tentang syariat jihad tu. Tengok dia kata, idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Dekat sinilah perbincangannya. Mereka kata apa? Mereka kata, Allah kata ketika orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, orang Islam tu sebenarnya telah diperdayakan oleh agama mereka. Dalam bahasa mudah kita, mereka kata macam ni. Dia ni pergi perang, Islam nak tunggang mereka tu. Soalan macam dia kata, Islam tu nak gunakan mereka tu. Faham tak maksudnya? Maksudnya orang munafik ni tidak kata bahawa Islam ni menzalimi penganutnya. Mereka tu ingat keluar berperang tu macam Islam nak menganiaya, ajaran Islam tu menganiaya penganutnya. Macam soalannya macam mereka ni cari maut ni kan, saja je Islam nak bagi ajaran Islam ni nak menyusahkan umat dia sampai mereka terpaksa mati, mereka terpaksa berkorban. Buat apa nak susah-susah? Itu orang munafik. Ini kenyataan ni jelas Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat nombor 49. Tapi Allah bagi tahu sebenarnya
Orang yang bertawakal kepada Allah lah, ya Allah akan tolong mereka. Secara tak langsung, orang munafik ni sebenarnya, dia telah tuduh Allah lah. Dia telah tuduh Allah soalannya macam Allah Ta'ala ni nak menzalimi hamba-hambanya, terpaksa bersusah payah nak pergi perang. Lepas tu orang munafik ni, dia tak fikir tentang ganjaran di akhirat. Mereka tak fikir tentang apa ganjaran yang Allah bagi kepada orang yang mati syahid. Mereka lebih kepada kehidupan duniawi. Mereka tak nak susah. Mereka nak senang je. Kita dah sebut dah sebelum ini, tuan-tuan perempuan. Baik. Kita lanjutkan lagi dengan satu lagi ciri orang munafik ni, ada dua lagi. Kita cuba ringkaskan. Okay. Yang ke-30 ni, orang munafik ni juga dia sombong. Dia takbur. Dia sombong dan takbur ni, kita tengok dalam isu apa. Okay, antaranya kita boleh rujuk dalam surah Al-Munafiqun ayat nombor 5. Buku surat 555 ayat ni Allah memberitahu kepada kita, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang munafik ni, jumlah bertaubat. Orang-orang Islam ajak, bertaubatlah kepada Allah. Nescaya nanti Rasulullah akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Orang munafik ni buat apa tau? Lawau ru'usahum. Mereka menggeling-gelingkan kepalanya. Malah Allah Ta'ala beritahu apa? Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Kasih dalil dia. Wa hum mustakbirun. Mereka menyombongkan diri. Mereka ni tak nak, belagak sangat. Sepatutnya kita ni, sepatutnya bersyukur, ya. Kalau ada Rasulullah, tolong doakan untuk kita dapat keampunan kepada Allah, betul tak? Kalau ada Rasulullah, doakan untuk kita dapat keampunan, Allah besar dia punya peluang untuk diampunkan oleh Allah akan dosa-dosa kita. Tapi orang munafik ni, dia tak ambil manfaat dengan tawaran yang ditawarkan oleh Islam. Ditawarkan pergi bertaubat, mereka tak nak. Ditawarkan nanti Rasulullah akan minta keampunan kepada Allah, mereka tak nak. Bahkan mereka berpaling, mereka tinggalkan. Mereka tak ambil kisah tentang ajakan daripada orang Islam kepada mereka semua. Okay, maknanya Tuhan kata mereka ni sombong. Sebab mereka memandang rendah tentang orang Islam, mereka memandang rendah tentang Nabi SAW. Mereka tak nak terima bahawa mereka ni telah berdosa. Itu mereka menjadi mustakbirun, orang yang sombong. Mustakbirun ni maksudnya gelaran yang sifatnya sampai bila-bila lah. Mereka ini adalah orang yang sombong. Okey, ada satu lagi yang terakhir sekali untuk perbincangan kita pada malam ini. Mereka ini suka kepada hukum taghut. Apa tu hukum taghut? Hukum taghut tu maksudnya mereka suka kepada hukum yang bukan datangnya daripada Allah, bukan yang disampaikan oleh Rasul. Mereka tak suka berhukum berdasarkan hukum yang ada ketetapannya dalam Quran dan juga hadis sunat Nabi SAW. Mereka suka kepada hukum manusia yang zalim ke, hukum kepada hukum iblis ke. Taghut ni selain daripada hukum Allah dan Rasul lah, daripada hukum Islam. Jadi kita tengok ayat dia, surah An-Nisa ayat nombor 60. Allah memberitahu kepada kita, alam tara ila alladhina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti. Nama tak perkataan an yatahakamu ila taghuti. Dia punya perbahasan dekat sinilah, ayyatahakamu ila taghut. Dekat sini, daripada sini. Yatahakamu ila taghut. Okey. Tengok ya, Allah Ta'ala sebutkan dia punya terjemahan ayatnya. Kita tengok ayat dia. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, tidakkah engkau Muhammad
memperhatikan orang yang mendakwa mereka telah beriman kepada apa diturunkan kepada engkau, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Ni orang munafik kan. Cakap macam, oh kami beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu kepada Quran. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taghut. Sedangkan mereka telah diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari hukum Taghut itu. Faham tak? Taghut ni maksudnya bukan hukum dari Allah, bukan hukum yang diterangkan oleh Nabi SAW. Hukum manusia yang zalim. Kalau macam kita ni, Islam kata hukum apa? Islam kata hukum orang yang mencuri ni dipotong tangan, contoh kan. Tapi ada orang dia tak nak, walaupun dia kata saya Islam, saya tahu Quran itu dari Allah, tapi dia tetap dia tak nak berusaha untuk ambil hukum ketetapan dalam Islam tu. Dia lebih kepada hukum apa? Hukum penjajah. Hukum yang dibuat oleh manusia tu. Faham tak maksud dia? Itu contoh. Tapi saya tidak katakan, kita tidak katakan orang yang mempunyai kuasa sekarang ni, mereka ni adalah orang yang munafik. Sama macam zaman Nabi dulu tu. Tapi kita cuma menyebut secara umum. Antara sifat orang munafik ni, mereka tidak mahu, walaupun mereka mendakwa mereka beriman kepada Quran, beriman pada kitab-kitab dahulu, tapi mereka tak nak. Mereka lebih suka cenderung kepada hukum-hukum selain daripada hukum Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh yang paling mudah lah. Okey. Jadi moga-moga kita semua dapat pendedahan dari minggu ke minggu tentang sifat orang-orang munafik. Jadi setakat ni tuan-tuan dan puan, kita dah selesai 31 sifat orang-orang yang munafik. Minggu depan kita akan senaraikan secara macam kita nak buat kesimpulan orang munafik ni, Allah labelkan mereka ni dalam Quran sebagai apa. Yang ni kita sebut ciri-ciri ni. So ciri-ciri ni nanti Allah Ta'ala akan letakkan mereka dalam gelaran apa. Adakah mereka ni layak digelar zalimun? Adakah mereka layak digelarkan sebagai fasiqun? Adakah mereka layak digelar sebagai al-kafirun? Ataupun mereka layak digelar sebagai at-tughyanu, orang yang melampaui batas? Ini kita akan bincangkan pada minggu hadapan, dan kita akan terangkan pada minggu hadapan juga apakah azab-azab yang telah Allah sediakan untuk mereka di dunia dan juga di hari akhirat. Maksudnya kita ni siri 8 ni, kita dah masuk kepada siri yang hujung juga, tapi kita akan terangkan seperti yang saya sebut tadi tu, insya-Allah pada minggu hadapan. Kemudian kita akan senaraikan ayat-ayat secara keseluruhan tentang munafik, dan kita cuba cari beberapa sesi untuk kita lalui kumpulan-kumpulan ayat tu. Kalau macam ni, kita ambil ayat tu secara bertaburan. Bertaburan tu maksudnya apa? Kejap dekat surah Nisa, kejap ambil dekat Anfal, sekejap ambil dekat surah Munafiqun, lepas tu kadang-kadang ambil dekat surah Al-Baqarah, kadang ambil surah Taubah. Betul tak? Nanti ada sesi, mungkin sesi 9 kot. Kita akan siri yang ke-9, kita akan bincang cerita orang munafik ini mengikut surah by surah. Kalau macam surah Baqarah tu ayat berapa ke berapa, kita akan lalui secara ringkas. Sebenarnya dia seperti mengulangi kembali yang telah kita pelajari ni, 31 ni. Kita letakkan ciri-ciri ni mengikut surahnya.
Itulah di antara draft yang saya telah pun niatnya macam itulah. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan ke tuan-puan? So tajuk malam ni, ada pertanyaan? Dekat FB tak ada Ustaz. KB tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita jumpalah insya-Allah minggu hadapan ya. Minggu hadapan semoga Allah memberikan kita kelapangan, Allah memudahkan segala urusan kita untuk kita bertemu pada tahun baru Januari 2024. Kita cuba habiskan tajuk munafik ni dalam bulan Januari insya-Allah. Sebab pada bulan 2 kita nak bincang pelajari tajuk yang lain pula insya-Allah. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.